Korang minat bersukan? Tapi korang tahu ke cerita yang di sebalik sukan tu? Aku nak cerita pasal satu sukan ni. Satu je. Nama dia bola tampar. So, tanpa lengahkan masa, majulah sukan bola tampar untuk negara. Let's go! Okey, sebenarnya kan permainan bola tampar ni atau volleyball ni dah lama dah wujud dekat muka bumi ni. Okey, permainan bola tampar ni telah direka pada sekitar tahun 1870 hingga 1940 oleh Profesor William G. Morgan. Okey, permainan ni dia reka daripada sukan tenis dengan basketball. Sebab apa? Yang sukan tenis tu dia ambil dia punya net, and then basketball punya bola tu dia ganti untuk volleyball punya bola, macam korang selalu tengok tu lah kan. And then pada 1896 nama permainan tersebut digelar sebagai volleyball setelah dicadangkan oleh Profesor Alfred T. Halstead. Dan masa tu diterima oleh Profesor Morgan lah dalam persidangan tu. Okay, korang kenal tak FIVB? Federation International D Volleyball. Okay, FIVB ni dia telah ditubuhkan pada 1947. And then kejohanan bola tampar sedunia bahagian lelaki kan, yang pertama telah dimainkan pada 1949 di Prague. Dan kejohanan bola tampar sedunia bagi wanita pula telah dipermainkan di Paris pada tahun 1951. Lepas tu korang tahu kan Olimpik kan, pada tahun 1957 volleyball ni telah dikenalkan dekat Olimpik tau. Okay, and then Olimpik buat pertama kalinya adanya sukan volleyball ni pada Olimpik yang ke-18 dekat Tokyo. Masa tu 1964. And then masa tu Soviet Union menang bagi kategori lelaki lah. And then bagi kategori perempuan pasukan Jepun yang menang untuk pertandingan volleyball tu. Lepas tu kan kita cerita pula volleyball dekat Malaysia ataupun Tanah Melayu masa tu. Okay, dia datang dekat Tanah Melayu masa tu 1930-an lah. Masa tu pasukan bola tampar daripada Hong Kong dan China datang dekat Tanah Melayu tu. Masa tu dia buat perlawanan persahabatan dekat bandar-bandar besar dekat Tanah Melayu tu. Masa tu Singapura, KL, Pening dengan Melaka tak silap macam tu. So masa tu perlawanan bola tampar telah dianjurkan oleh Persatuan Olahraga Chinese, China. Lepas masa tu diorang pun lawan ikut negeri masing-masing yang telah dianjurkan oleh CAA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hussainuddin bin Cik Yusof dan saya akan menerangkan beberapa kemahiran asas yang ada dalam sukan bola tampar. Jadi terdapat 5 kemahiran asas yang ada dalam sukan bola tampar, iaitu servis, menyangga, mengumpan, menghadang dan merejam. Teknik servis digunakan untuk memulakan permainan. Terdapat pelbagai cara pukulan servis boleh dilakukan. Dan sebagai permulaan untuk bermain bola tampar, servis bawah bahu dan servis atas bahu biasa digunakan. Servis bawah bahu menggunakan sedikit keupayaan fizikal dan senang dilakukan, manakala servis di atas bahu pula pukulannya lebih kuat berbanding servis bawah bahu. Teknik menyangga pula digunakan untuk menerima servis pihak lawan. Teknik ini menggunakan kedua belah tangan dan jari-jari dilipat dan dirapatkan antara satu sama lain. Pemain perlu duduk dalam keadaan squat untuk menyambut bola. Teknik ini digunakan untuk menyelamatkan bola dari jatuh ke lantai. Seterusnya, teknik mengumpan. Teknik ini digunakan untuk mengelirukan pihak lawan dan memberi peluang kepada pasukan untuk membuat rejaman. Pemain perlu bergerak di bawah bola sebelum melakukan umpanan. Tangan dalam bentuk separuh bulat untuk menyokong bola sebelum bola ditolak keluar. Seterusnya, teknik menghadang. Teknik ini digunakan untuk menghalang bola rejaman dari pihak lawan. Penghalang perlu berada di hadapan jaring tanpa menyentuh jaring tersebut dan mengangkat kedua belah tangan sebelum melakukan lompatan untuk menghalang bola. Dan teknik yang terakhir ialah teknik merejam. Teknik ini digunakan untuk mematikan servis pihak lawan. Rejaman yang kuat dan laju dapat mematikan servis pihak lawan. Pemain perlu berlari ke arah bola dan membuat lompatan untuk membuat tamparan bola yang laju ke bawah ke arah gelanggang pihak lawan. Assalamualaikum and hai semua, saya Masita binti Muhammad Saad, merupakan pelajar Estate Management dari UiTM Seri Iskandar Perak. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan tentang satu informasi mengenai permainan bola tampar, iaitu mengenai kedudukan pemain dalam setiap permainan bola tampar. Jadi, dalam bola tampar ni terdapat
terdapat 6 pemain di setiap pasukan dan 3 pemain berada di gelanggang depan dan 3 lagi akan berada di gelanggang belakang. Okey, jadi dalam permainan bola tampar ni, pemain perlu berpusing mengikut arah jam setiap kali pasukan mereka menang sehingga kedudukan mereka di gelanggang akan berubah. Biasanya pemain di barisan depan akan menjadi penyerang dan penyekat, sementara pemain di barisan belakang akan menjadi sebagai penyerang, pertahanan atau setter. Tapi pada kali ini saya akan berkongsikan hanya 3 kedudukan yang ada dalam permainan bola tampar. Okey, jadi bagi kedudukan pertama adalah setter atau juga dipanggil sebagai pengumpan. Tugas setter adalah meletakkan bola di tempat yang sempurna untuk penyerang dan kebiasaannya mereka akan mengambil hantaran dari pemain lain dan kemudian melakukan sentuhan yang kedua. Setter akan meletakkan bola di udara pada ketinggian yang tepat untuk penyerang melonjak bola ke gelanggang lawan. Setter juga boleh melakukan kesalahan. Jadi setter ni mesti harus menjaga mental mereka supaya dapat memutuskan dengan betul di mana dan ke mana bola harus diatur. Selain itu, setter juga mesti cepat baik secara fizikal bagi untuk mendapatkan bola semula. Kedudukan yang kedua pula adalah middle blocker atau penyekat tengah. Kebiasaannya middle blocker merupakan pemain di jaring tengah gelanggang antara kedua-dua penyekat luar. Kebiasaannya penyekat tengah akan berusaha menyekat pemukul lawan di mana sahaja mereka berada di gelanggang. Tetapi apabila mereka melakukan kesilapan, middle blocker akan melakukan serangan cepat atau kita panggil sebagai umpan bagi mengelirukan penyekat lawan jika hantaran tak cukup baik. Sifat penting bagi seorang middle blocker adalah ketinggian, kepantasan, keupayaan menyekat bola dengan baik dan keupayaan membaca setter. Baiklah, jadi akhir sekali posisi yang paling saya suka di mana ia merupakan satu kedudukan pertahanan dalam bola tampar, iaitu libero. Siapa libero ni? Okey, apa yang menarik tentang dia? Yang menariknya, libero ni posisi dia yang kekal dalam permainan sepanjang masa dan dia satu-satunya pemain yang tidak dibatasi oleh peraturan putaran biasa. Kebiasaannya, libero akan menggantikan kedudukan penghadang tengah apabila pemain itu berpusing ke barisan belakang. Tetapi, libero tidak pernah bertukar ke barisan depan dan sekiranya libero cedera, dia masih boleh diganti oleh mana-mana pemain yang ada di gelanggang, tapi dia mesti tetap menjadi libero untuk baki perlawanan yang seterusnya. Okey, jadi apa tanggungjawab libero ni? Penting ke dia? Okey, libero ni penting juga macam kedudukan yang lain sebab libero berada dalam permainan untuk menambahkan lagi kawalan terhadap bola. Jadi, tanggungjawab utama libero adalah untuk menyebarkan bola dengan baik dan dia juga akan menerima servis. Disebabkan libero ni dia tidak ada tanggungjawab untuk menyerang. Jadi, dia mesti mengejar setiap bola yang dia dapat dan dia juga bertanggungjawab untuk mengatur bola jika bola berada di luar jangkauan setter. Kalau nak jadi libero, kita kena pastikan kita kena ada sifat kepantasan dan kemahiran mengendalikan bola yang baik untuk permainan tetap hidup. Tapi macam mana kita nak tahu siapa libero dalam satu pasukan? Okey, pertama sekali, ciri-ciri libero biasanya dia main hanya di barisan belakang dan kedua, libero kebiasaannya memakai jersey warna yang berbeza daripada ahli pasukan lain dan tidak dikira sebagai pengganti. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi, korang rasa saya sesuai bagi posisi yang mana satu? Okey, jangan lupa kongsikan pendapat korang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan. So, hari ini saya akan membincangkan faedah-faedah dalam sukan bola tampar. Sebagaimana kita tahu, dalam sukan bola tampar ini adalah sukan yang terkenal di dalam dunia ini. Sukan bola tampar ini juga adalah sukan yang lasak, yang memerlukan fizikal dan mental yang kuat dan memiliki kemahiran yang betul. Dalam sukan bola tampar ini mempunyai pelbagai faedah. So, hari ini saya akan bincangkan 4 faedah dalam sukan bola tampar. Yang pertama, dalam sukan bola tampar ni kita dapat mencegah diri kita daripada penyakit kesihatan. Contohnya penyakit kronik, penyakit darah, diabetes dan penyakit jantung. Hal ini kerana dalam sukan bola tampar ni banyak membabitkan kita daripada menggunakan fizikal daripada mental, sehingga kita boleh mengawal diri kita daripada mendapat penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Selain itu, dalam sukan bola tampar ni juga dapat mengelak kita daripada kemurungan, stres dan juga membahagikan diri kita sendiri apabila kita melakukan seperti itu.
Seterusnya, sukan bola tampar ni dapat mengeratkan hubungan kita dengan orang lain. Kenapa boleh mengeratkan hubungan kita dengan orang lain? Hal ini kerana sukan bola tampar ni bukanlah sukan yang individual, tapi sukan yang melibatkan berpasukan, di mana setiap pasukan hendaklah mempunyai 6 ahli pasukan dalam satu gelanggang. Dengan itu, kita dapat mengeratkan hubungan kita ataupun mengeratkan silaturahmi kita dengan pasukan kita maupun pasukan lawan. Kita pergi yang ketiga, iaitu kita dapat menguasai kemahiran asas bola tampar dengan betul. Seperti mana yang kita tahu, sukan bola tampar mempunyai 5 asas kemahiran. Contohnya, digging, serve, fight, setting dan juga blocking. Ramai yang tahu dengan kemahiran asas bola tampar ini, tetapi ramai juga yang tidak menguasai dengan kemahiran ini. Dengan itu, kami mengadakan program ini untuk mengajar anda untuk menguasai kemahiran bola tampar ini. Yang terakhir yang saya boleh katakan, sukan bola tampar ni adalah sukan yang meningkatkan diri kita dalam kesukanan. Kerana sukan ini dapat memberi kita kelebihan untuk bekerjasama dalam pasukan dan mengajar erti semangat kesukanan dalam diri kita. Akhir dari saya, marilah kita memajukan sukan bola tampar demi negara kita dan tidak dilupakan oleh masyarakat kita.